Okey, dah boleh dapat. Bang, tadi kata apa? Nak buat laporan kat saya. Balai mana nak pi? Okey, sekarang adik ni bagi tahu dia akan buat laporan. Kita tak kata apa, kita hanya ambil video. Bukan. Saya minta maaf. Dah. Bang, adik. Sat. Cara kita tengok muka, kita tahu salah tak salah. Muka ada darah, tak ada darah kita tahu. Ni dua orang? Ni isteri. Oh, mai hantar. Oh, okey. Mai hantar. Dia mai hantar tak? Dia mai hantar. Oh, okey. Tak apa. Memang. Kita cek nanti sekejap lagi. Okey. Kita tengok. Ni sekarang ni saya minta untuk benda ni perlu ada satu tindakan daripada majlis. Ustaz, saya akan bawa pergi ke sana. Okey. Bos, dia orang duduk sini. Saya terangkan. Dia orang duduk sini tadi. Semua sewa sini, hujan kat sini. Okey. Dia orang memang tidur sini. Semua pasangan tidur sini. Lelaki semua perempuan tidur sini. Betul kan? Kita memang betul kan? Yang tidur sini. Betul. Bang, you kata apa tadi? Kata apa? Main tak balik? Jangan pembohong. Saya dah tanya lah. Saya tanya dalam, dia bagi tahu hampa tidur sini. Office bagi tahu daripada duduk sini. CCTV ada di luar. CCTV tak ada dalam bilik. CCTV. Jangan buat macam ni baru. CCTV dia ada di luar bilik. Tak apa, boleh marah. Dia ada luar bilik. Jom kita pergi tempat kerja dia. Mesti kalau ada kerja. Saya minta lah. Ajak pergi pokok patah kalau kerja. CCTV luar bilik. Apa lah? Dia nampak dia keluar masuk. Dia tak tahu ni. Tak masuk Ni nak marah masuk dah. Kawan saya orang ni lah. Orang 3 orang. Masuk dalam bilik tak? Masuk 3 orang. Kami mana 3 orang. Hindu ada. Ya betul lah. Dia bagi tahu tu. Kita tak gimana kata sekarang ni kita tak tanya hampa tidur ke buat kerja, kita tak tanya. Saya bagi tahu dia duduk di sini. Lepas tu kata tidur sini. Iyalah, kita tidur di sini. Lani, saya nak tanya, you masuk bilik tak masuk? Masuk bilik. Mana kata you masuk bilik. Kita nak bagi tahu bukan you masuk. Yang masuk 3 orang. Berapa orang CCTV dia tak ada dalam bilik. Masuk dalam sini depan ni saya dapat 3 CCTV orang. tak ada dalam bilik. Betul tak? CCTV tak ada dalam bilik. Lepas bentang. Kita tak tahu lah Hindu ke apa ke. Kita main tengok orang tak ada di sini. Kalau tanya macam tu, kena tanya tuan semua. Ni dah kami 3 orang ni, Mai. Mai kemarin kan? Semalam apa kita tadi? Mai semalam betul tak? Mai bukan hari ni. Mai semalam ni. Hari ni dia kira okey. Bukan apa ni? 3 lebih lah. Jauh kan tak jauh lagi? Jauh lah. Bukan. Oh, duduk Sungai Layang. Lepas tu Mai saja duduk check in sini. Oh, dia duduk mana? Duduk sini. Dia orang sini. Saya orang sana juga lah. Sungai Layang. Saja Mai tu, Mai check in sini sajalah. Iyalah, saya tahu lah Mai. Mai tak di sini sajalah. Saya ingat duduk KL ke, duduk Perak ke mana. Ada lah. Oh, duduk kawasan ni dekat saja, tapi saja Mai check in di sini lah. Ada lah. Ni kami lah. Ada projek lah kerja kat peniaga. Sembang-sembang lah apa. Sebab kita nak bagi tahu kan. Kita nak bagi tahu. Kalau kita ada authority tadi, kita tendang pintu, kita tak main bagi. Bila kita panggil, bermakna hampa dah boleh buat preparation dulu lah. Yang tu biasa lah.
Apa dia buat preparation? Mana ada orang nak keluar mai tak pakai baju? Tadi mustahil. Tapi ikut kepada masuk, bukan masuk hari ni, masuk semalam. Satu hari 3-4 kali yang mai buat apa? Makan juga. Makan 3-4 kali. Tapi tak semalam. Masuk pagi ni tadi. Pagi pukul 3 ke 4 ni. Biasalah 3-4 pagi masuk. Kalau hari ni juga. Ya betul. Yang hari ni pukul 4 pagi 3 pagi masuk. Kalau dalam dia kata dia tengok ni. Saja. Prihatin. Kawan-kawan. Prihatin. Covid. Dia pun boleh mengajar mentak ni. Okey. Food panda lah. Food panda lah. Ni tak boleh buat Tak, makan makanan food panda. Dia buat kerja dengan ibu ni. Dia buat kerja. Dia putus dah lalu. Ni tengok adik. Malam ni saya nak balik dah. Oh, ni adik. Tadi kakak. Pada kawan-kawan yang dekat. Dia sebab umur dia kan anggap macam adik dah lama dah kenal. Saya baru sampai. Bukan. Kita bukan syok-syok main benda ni. Sebab kita panggil keluar, memang panggil keluar semua memang dalam keadaan yang ready. Takkan keluar main dalam keadaan tak ready, yang tu biasalah. Kan? Dan tu biasalah, siapa boleh keluar main dalam keadaan tak ready. Tapi yang pagi dia 3-4 kali main tak makan buat apa? Mana tu boleh main. Tadi dia beritahu 3 kali. Dia macam makan pergi abang kan. Berapa kali yang main tak makan? Dia bagi betul. Main pergi pergi saya main tak. Dia Lepas tu saya mentak kan main bagi duit ni. Berapa kali main? Tadi yang beritahu 3 kali. 3 kali main tak. Dia ni kata tak 3 kali main tak tak. kali main tak makan. Lepas tu saya main. Agak-agak bagi duit ni. Dia main tak tidur. Dia tak tidur. Memang tak tidur waktu siang. Siang. Bukan malam. Pagi dah. Malam ni pun malam. Masih iyalah waktu siang lah. Memang tak ada. Tak tidur lagi. Dia main tak makan. Memang salah orang kalau macam ni pun. Tak memang salah pun, tak apa, tak mau ni, kita telefon lah, susah apa. Kami tak mungkin saya tak nak keluar. Pinanya dia. Mata saya pakai letih. Ni dulu ni betul dah dia buat kerja. Dia nanti tu dia buat kerja. Dia tak ni. Jadi ni. Dah dia semua. Memang ya, selalu pun polis tangkap pun dalam dapat agama tangkap. Kita telefon balai dekat nak panggil mas. Kakak memang tak mengaku ya. Panggil balai mas. Tak betul kan. Balai mas cek urin dia cek semua dia jap panggil mas. Kenapa? Sebab ni baru ni. Benar dia baru ni. Dia baru ni. Urin clear tak clear? Okey panggil balai. Dia mati ada sangat kuat. Nak continue ke? Live kita continue? Live continue lah. Saya kita panggil ni. Tanya mana dia mengaku? Akan mengaku kan? Ya. Tanya mana akan mengaku? Kita ada di luar. Di luar kita panggil dia mai. Mana kita panggil dia mai? Dia pun nak keluar mai. Memang dalam keadaan yang normal dalam keluar. Memang dia akan keluar dalam keadaan yang normal. Takkan dia nak keluar tanpa pakai baju, bukan tanpa pakai seluar. Mesti nak keluar dalam keadaan yang normal. Apabila salam ni sekarang ni ada perempuan, dalam ni berapa bilik ni? Dalam ni masuk ada 3 bilik. Tapi satu rumah lah. Nombor 3. Bila sewa rumah ni, bermakna sewa dengan 3 bilik sekali. Sewa apa mai? Tidak ni satu bilik dia. Masuk dalam ni ada 3 lah. 3 ada 3 bilik. Apa sewa satu bilik? Yang ada dalam bilik tu tadi. Ada 3 orang. Yalah dalam bilik tu lah. Betul lah kami kata. Benda ni hampa ada dalam bilik tu. Betul kami bukan tuduh orang. Betul tak saya kata? Ada dalam bilik tu tak? Ini ada lihat.
cakap dia nak dia pembung. Macam cakap dia tu. Ah. Ah, cakap dia tu. Ambil dia mana kan? Boleh ngomong macam ngomong semua. Ni kan kata dalam bilik jadi kau sekali. Bang tak mau mengaku jadi. Ah, beritahu benda tu mau cakap. Gentleman. Ah, mengaku. Bisa anak pergi balai dah. Beritahu ni nak telefon dah ni. Nak gempak kami Kami baru besar abang kerja ni. Tak liar sangat kan nak pergi Tak balai. agak nak gempak pun. Yang cakap di balai mana kami ikut tak apa. Ah. Jangan kan nak pergi balai. Beritahu balai mana nak pergi abang beritahu. Okey, ada dalam bilik tadi. Abang ada dalam bilik. Buat apa kami tak tahu. Sebab kami bukan tendang masuk dalam bilik, kami tendang masuk bilik tadi baru boleh tahu buat apa. Dan kami tanya, memang apa main keluar, apa gempak kan pada pakai baju tak ada apa sembang je ada apa dalam bilik. Kalau lah ni adik hang kata hang ada adik tak? Hang ada adik hang duduk macam jantan dalam bilik amau. Dia kata dia sembang lah. Hang beritahu ni. Dan ni hang main sini, adik hang ada dalam tu, dalam umur apa? Adik hang umur 20 tahun, duduk dalam bilik tu. Adik hang duduk dalam tu, hang main di luar, hang panggil di luar. Hang tengok adik hang duduk macam jantan dalam apa? Hang beritahu kan? Apa buat? Dia kata dia sembang, ambil cakap dia sembang. Cakap bang. Hang boleh bagi kali ni. Hanya buat lawak benda ni. Hang buat kami ni macam baru nak besar pula. Hang nampak main atok kami duduk dalam bilik sembang. Sembang ni kena kopi je. Tak betul ya? Anci buka bawah. Sekerat serkup tu. Kami ni baru besar. Kami orang buat masalah siap untuk pergi yang hospital dia cek ayat waktu bila kau ayat kau cek. Nak boleh dapat. Waktu COVID ni semua boleh dapat apa sih? Kamera ambil belah sana Ustaz. Lawak kan? Ya boleh siapa orang ni. Ustaz nak cakap apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya berada di homestay Tanjung Anggerik. Yang mana homestay ini lebih dikenal sebagai homestay bajet, tempat anak-anak muda yang nakal, yang lebih kepada gejala sosial datang ke sini untuk melampiaskan nafsu, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terkutuk, yakni perbuatan keji ataupun perbuatan zina. Kami saya sebagai aktivis mencegah kemungkaran. Saya minta sangat-sangatlah kepada pihak yang berwajib, yang berautoriti, yang ada kuasa berkaitan dengan
pencegahan ni. Yang mana mohon sangat-sangatlah pihak wajib tolong arahkan homestay ni tutup. Sebab ianya ada berhampiran dengan rumah-rumah orang awam, rumah-rumah penduduk tempat. Tak wajar homestay ini ada di kawasan ni. Ianya melakukan tempat untuk proses melakukan zina. Dah sekarang ni kita lihat ni Kedah dihimpit dengan kenaikan yang mendadak COVID-19. Mendadak sebab dia akibat perbuatan maksiat, akibat perbuatan zina yang ada di sebalik pintu-pintu maksiat yang direncanakan oleh golongan-golongan kufar. Tolong ambil cakna lah bab ni kepada pihak yang wajib. Kami tak nak ni benda ni berlaku lagi. Saya yakin pejabat Jabatan Agama Islam Kedah datang membuat pencegahan. Kami nak membantu Jabatan Agama Islam Kedah yang sering kali melakukan pencegahan, membuat rondaan di homestay. Kami yakin, kami ucapkan terima kasih kerana buat pemberitahuan khas. Tetapi kami ini nak mengurangkan, nak mencegah, membantu membuat pencegahan dari segi menangani gejala-gejala maksiat. Tolonglah pihak wajib ambil tindakan sama. Sekian. Assalamualaikum. Dia masuk ke 12. Dia masuk semalam. Dia masuk malam tak keluar. Dia masuk, ada tulis semua. Ada tulis, lagi saya nanti ambil. Okey, tulis dia buat kebenaran tulis kat tulis. Apa, besar ni kami cek. Dia tak saya lawan tak tulis. Oh, okey. CCTV dia ada sampai dalam semua. Tidak, sebenarnya pukul berapa buka pintu kat Ini pukul 6. Dia bangun 6 lebih. Bodoh kan dah sampai dalam ketiga. Petang. Tadi. Ya. Apa kau main pukul 6? Ya, nak tagak tu. Telefon yang main. Ayah, aku kau main pukul 6. Ayah, dia? Memang awak Dia ni baru main lah. Semalam dia main masuk. Dia main masuk sampai semalam. Masuk ya, masuk. Lelaki tu tak keluar. Lelaki tu tak keluar sebab kita ada CCTV. Tak kita keluar. Check balik CCTV. Panggil wifi ni. Tak ada CCTV. Panggil lah siapa? Sebab kami tiga orang. Kami tiga orang. Sebab orang tak boleh berdekat tak boleh dalam tempat ni. Tiga orang malam rumah. Saya hanya ketua sini. Saya tak boleh main rumah. Lepak kita pula. Bukan dari gempak. Kalau tak tahu kalau kami tiga orang main malam. Bukan kami dua orang kami. Bukan dengan dia. Dia tak main semalam. Tiga orang. Amai semalam. Dia minta tiga orang. Amai. Nak Dia tahu. 4 pagi Amai dia. Sini yang macam mana? Ni Pukul 12. Ni dia tidur lah. Dia tidur. Pagi tidur. Hindu lompat pagang. Sumpah saya tak bohong. Hindu lompat pagang buka pintu kami. Saya tak boleh sebab benda dia. Ada. Saya cakap. Ini memang kita panggil. Saya. Saya tak faham. Saya tak boleh sebab benda tak. Saya tak tahu. Bila kalau tekla. Okey. Sekarang ni depa semua tak salah. Depa tak salah. Depa masuk dalam, pergi duduk, hantar mai dalam office bagi pukul 12. Dalam masuk office bagi tahu pukul 12 mai check in, masuk dengan lelaki. Habis tu sekarang ni kita main, masih ada lagi di dalam bilik lelaki dengan perempuan. Bila kita tanya depa bagi tahu sembang. Ini masalah yang terjadi. Masalah yang terjadi. Dan kita harap untuk homestay yang ni kita nama apa?
bubur. Faham tak? Okey. Dan ni macam ini kita punya Mr. Bubun Mr. Bubun Ini Mr. Bubun ni dia duduk dalam kawasan sini. Taman Anggrek. Taman Anggrek di sini Anggrek Homestay. Dia duduk dalam kawasan Taman Anggrek. Dia ni adalah penduduk sini, beli rumah. Rumah beli di sini. Sekarang ni homestay ni dia melibatkan gangguan kepada penduduk dalam keadaan check in, check out, masuk secara daily tau. Daily betul tak Mr. Bubun Daily use punya homestay ni kita tahu apa mereka buat dengan daily use. Bukan mereka mai di sini check in 2-3 hari. Check in pagi sat lagi hari yang sama keluar balik. Buat apa? Bila kita tanya mereka bagi tahu apa? Mereka rehat. Bincang, rehat. Laki dengan perempuan duduk dalam bilik bincang rehat apa? Apa mereka bincang, apa mereka rehat? Sekarang ni homestay ni dalam kawasan perumahan. Tadi saya telefon, saya cuba telefon ahli Majlis Perbandaran Sungai Petani untuk kita nak tanya status ni. Berkali-kali penduduk dah buat aduan. Mr. Bubun ni sendiri berkali-kali buat aduan. Sampai dia buat aduan kepada Majlis Perbandaran Sungai Petani, sampai nombor dia apa Majlis Perbandaran Sungai Petani tak mau layan, tak mau angkat. Tengok nombor dia, tak mau angkat. Telah buat kepada aduan kepada Majlis Perbandaran Sungai Petani. Kita telefon YB tak respon. YB kawasan ni. Dan saya telefon tadi ahli majlis. Majlis tak ambil telefon. Kita nak tanya mengenai status homestay dalam kawasan penduduk yang memberi ketidakamanan dan ketidakharmonian, melibatkan budaya, melibatkan sosial. Mereka ada anak perempuan, anak-anak yang baru nak besar. Mereka ada anak lelaki yang baru nak besar dalam kawasan perumahan penduduk ni. Mereka duk tengok pasangan tukar masuk keluar ini. Melibatkan apa? Seorang lelaki, seorang anak muda, seorang wanita, seorang muda duduk berdua-duaan dalam bilik. Buat apa? Mereka buat apa? Lagi mereka cakap pandai. Kita duduk tak buat apa. Tak buat apa. Kejadah apa duduk dalam bilik tak buat apa diorang. Buat apa? Laki, perempuan duduk dalam bilik 2 orang, 3 orang, 1 perempuan, 2 lelaki, 1 perempuan, 3 lelaki duduk dalam bilik tak buat apa. Apa mereka buat? Mereka bincang. Apa mereka bincang? Berjam-jam dia orang bincang. Berjam-jam. Berjam-jam. Takkan tiap-tiap pagi kalau saya bangun, saya nak tengok muka dia orang. Saya pun ada anak perempuan. So, macam mana? Saya pun sekarang dah menyesal beli rumah kat sini. Tiap-tiap pagi bangun je jumpa muka dia orang. Malam nak tidur pun tak boleh. Motor kereta masuk keluar. Bising. Sampai bilik sebelah saya. Pagi saya bangun tengok muka dia orang. Macam mana? Saya rasa sekarang saya pun dah macam nak jual rumah kan, nak balik. Nak balik pergi duduk tempat lain kan macam mana. Dah banyak saya telefon. Pokok tu. Berapa kali orang dah aksiden. Dah bertembung. Blok kelihatan. Sekarang MPSP dah blok nombor saya. MPSP cakap SOP 14 hari. Saya telefon 1 hari bulan 9 dengan gambar-gambar bukti semua saya bagi. Tapi sekarang lepas bulan 1, bulan 10, bulan 9, bulan 10 dah nak habis. Apa SOP dia orang follow? Sekarang nombor saya kena blok. So macam mana? Kepal sangat kau homestay ni. Ini kawasan perumahan. Bila kita duduk sini, kita nak harmoni. Kita nak peace of life. Tapi tiap-tiap hari saya bangun tengok ini saja. Macam mana? Saya rasa malu. Semua remaja. Mana arah remaja kita sekarang? Apa nak jadi kepada remaja kita sekarang? Banyak saya dah komplain. Apa pun tak berlaku. So saya harap selepas ni mesti ada something yang boleh buat satu perubahan. Macam yang budak lelaki yang kena tangkap 2 hari saya dah nampak. Tadi pun saya tanya dia cakap masuk pukul 1. Sekarang dah pukul 6, dah pukul 7. Saya pukul 1 kau masuk, sekarang dah pukul 7. Buat apa kat dalam? Dia cakap bincang. 6 jam bincang apa kat dalam bilik? 6 jam apa engkau nak bincang? Lagi satu sini kebanyakan 1 perempuan, 2 lelaki masuk dalam. Tak malu ke 1 perempuan 2 lelaki? Lagi budak-budak Melayu yang masuk semua dengan tudung. Saya bila cakap
Saya rasa malu. Saya pun ada kawan-kawan Melayu. Saya rasa Melayu. Saya harap pihak yang berkenaan tolong ambil tindakan. Tolong ambil tindakan atas homestay ini. Sekian, terima kasih. Ya. Tuan-tuan, tadi terima kasih kepada kita punya sahabat kita lah kerana berkongsi dalam bab maksiat ni. Tuan-tuan, selama ni yang saya buat melakukan pencegahan ni di kawasan saya Sungai Petani ni, saya malu apabila ada seorang non-Muslim kan cuba membantu kita dalam bab menangani maksiat. Tuan-tuan, orang Islam, orang Melayu Islam duduk di tanah Melayu yang mengaku Islam tapi sokong kepada kebatilan, tetapi melengah-lengahkan melakukan pencegahan, melengah-lengahkan membuat benda yang menghalang benda tak sepatutnya. Lihatlah, seorang lelaki non-Muslim membantu melakukan pencegahan. Ayat tu Allah berfirmanlah, ayat surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat itu kena kepada setiap orang Melayu Islam yang mukallaf, kena beriman, dia kena buat kerja seperti mana yang Allah turunkan ayat tu. Ayat tu fi'il amar. Tapi kita tak buat kerja. Non-Muslim pelik tak? Takkan non-Muslim nak tarbiyah kita guna ayat tu? Fikirlah, takkan non-Muslim nak tarbiyah kita menggunakan ayat surah Ali Imran. Ayat satu lagi, kuntum khairu ummah ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat tu ayat lah. Jika kamu beriman pada Allah, tengok ayat tu ayat kita orang untuk khaskan untuk kita orang yang mukallaf. Kena beriman dengan ayat tu. Tetapi kita sembang saja ayat tu, tapi pencegahan orang lain. Tak malukah kita kepada Allah? Tak malukah kita kepada malaikat munkar nakir yang akan jumpa kita esok ni? Tak malukah kita pada kiraman katibin yang bersama kita iman ni? Kita mengaku kita beriman pada Allah, beriman pada Al-Quran, beriman pada neraka, beriman pada syurga neraka, beriman kepada malaikat, beriman pada Rasulullah. Tetapi kita tak buat kerja. Kita lengah, kita lalai, kita lara lembat pencegahan. Malu. Orang bukan Islam melakukan pencegahan, orang mengaku Islam yang mukallaf gagal, lemah, malas, takut nak buat pencegahan. Maaf cakaplah, kami ni membantu melakukan pencegahan, membantu pihak berwajib. Kami yakin dan percaya pihak berwajib letih, penat dengan orang tak ada lagi. Mereka pun tak mampu. Kami membantu mereka, menolong mereka melakukan pencegahan. Ingatlah, esok Allah tanya kita, kamu mengaku Islam itu saudara kamu, sedangkan saudara kamu bermaksiat, kita buat apa? Kamu mengaku Melayu itu bangsaku, tapi Melayu kita buat maksiat, kita buat apa? Inilah kami hadir kami ini berseberangan Maulid Rasul. Kami nak selamatkan umat Muhammad yang seagama dengan kami, yang seakidah dengan kami, yang satu Nabi dengan kami. Kami nak selamatkan mereka supaya tidak lagi berada di atas landasan maksiat, tidak lagi berada di atas kepumpuan maksiat, tidak lagi berada dalam kumpulan-kumpulan kluster maksiat. Sekian, Assalamualaikum. Okey, baik. Share sahabat dalam maghrib. Sekarang ni homestay ni dia ada 13 unit, 13 pintu dalam kawasan perumahan. Yang ni Mr. apa tadi? Mr. Boven. Mr. Boven ni tolong ambil gambar ni. Tepi ni adalah rumah Mr. Boven. Ini tepi betul-betul. Tepi homestay ni Okey. Okey. Ni ni tepi ni adalah rumah Mr. Boven. Bermakna aliran keluar masuk pengunjung ataupun penginap di homestay ni 13 unit ni memang akan berada dalam pemantauan Mr. Boven kita. Beliau seorang India tau. Tapi sebab apa beliau prihatin dalam melibatkan isu maksiat ni? Sebab beliau juga ada anak remaja yang beliau tak boleh tengok anak-anak remaja ni daripada kalangan kepelbagaian bangsa ni, terutamanya bangsa Melayu ni, main check in check out ikut suka. Tadi tuan-tuan, mereka yang kita tahan ini adalah mereka duduk dalam bilik tu berjam-jam. Berjam-jam daripada waktu pagi, waktu tengah hari sampai petang, dan mereka check in tadi pagi. Mereka ini semua menggunakan bilik yang day use check in
Mereka guna, kalau kita tak mau buat kacau, kita tidak mau buat tegahan, mereka akan terus check in di sini. Apa yang kita minta sekarang ini? Apa yang kita minta? Aduan demi aduan telah diberikan kepada Majlis Perbandaran Sungai Petani, telah diberikan kepada ahli majlis, telah diberikan aduan-aduan oleh penduduk, tetapi masih tidak ada tindakan. Homestay ini cukup kebal. Mana mungkin boleh buat satu perniagaan komersial melibatkan rumah tumpangan dalam kawasan penduduk awam yang padat. Dalam kawasan perumahan penduduk awam ini, kita nak satu ketenangan. Kita nak ketenangan, tidak ada mau gangguan. Kita nak balik kerja, nak berada bersama-sama keluarga. Bukannya kita berada dalam rumah-rumah tumpangan yang komersial ini, yang berada di sebelah dengan perumahan kita, dengan rumah kita. Ini akan mengganggu kehidupan kita seharian. Sebab itu kita mendesak Majlis Perbandaran Sungai Petani untuk ambil tindakan. Siapa yang beri lesen kepada rumah tumpangan ini? Homestay bukan boleh buat suka-suka. Dia adalah melibatkan perniagaan. Dia melibatkan komersial. Lesen perlu dikeluarkan. Siapa yang memberi lesen keluarkan kepada homestay ini? Ini persoalan yang perlu ditanya kepada Majlis Perbandaran Sungai Petani. Sebab melibatkan homestay, melibatkan binaan, melibatkan lesen, semua ini di bawah Majlis Perbandaran Sungai Petani dan di bawah Exco Kerajaan Tempatan. Ini rakyat boleh tanya benda ini. Dan kita nak bagi tahu, kita telah membuat aduan kepada pejabat, kepada Karyah. Baru sebentar tadi kita menghubungi Karyah, menghubungi Imam Surau, dan mereka sendiri juga telah membuat aduan, tetapi tidak ada tindakan yang diambil oleh pihak Majlis Perbandaran Sungai Petani. Dan kita juga telah beberapa kali kita punya Ustaz Azhar, Presiden Skuad Kubra, Skuad Badar, Ustaz Azhar, Presiden Skuad Badar, telah membuat aduan ke Balai Polis. Tetapi apabila melibatkan PDRM, perkara ini bukan melibatkan jenayah. Sebab itu PDRM PDRM tak main kita tunjuk. Okey. Ini melibatkan polis. Polis dia sentiasa akan membuat pemeriksaan, membuat pemantauan. Dia akan cek dan dia akan bubuh laporan mengatakan keadaan di sini berada dalam keadaan aman, tapi kosong. Ini salah, kita minta OCPD OCPD Sungai Petani cek benda ni. Kita tak tahu bolehkah satu homestay yang berada dalam kawasan perumahan penduduk yang jalankan perniagaan komersial melibatkan rumah tumpangan, ambil satu box polis untuk mari mereka membuat pemantauan. Ini yang perlu juga kita pertikaikan. Tetapi apabila Presiden Skuad Badar buat aduan, polis mengatakan bahawa ini bukan melibatkan bidang kuasa polis sebab dia bukan melibatkan jenayah. Saya maklum tuan-tuan puan-puan bahawa ini melibatkan bidang kuasa Majlis Perbandaran Sungai Petani sebab ia melibatkan bangunan dan juga lesen. Tetapi tidak ada tindakan. Ini yang kita mahu tuan-tuan. Kita hari ini kita datang mereka keluar. Bukan ini kali pertama. Sebab ini sudah berkali-kali Skuad Badar ini telah turun. Berkali-kali Ustaz Azhar telah turun ke lapangan dan menunjukkan kepada rakyat, menunjukkan kepada pemimpin masyarakat, telah menunjukkan kepada Majlis Perbandaran Sungai Petani, telah menunjukkan kepada yang di-Pertua Majlis Perbandaran Sungai Petani, kepada YB, kepada Exco, kepada kerajaan negeri, bahawa ini rumah tumpangan yang berada dalam kawasan penduduk, yang mana rumah tumpangan ini selalu digunakan untuk maksiat, untuk check in, check out, melibatkan day use, melibatkan kegunaan harian. Tetapi masih juga berjalan seolah-olah rumah ini kebal tuan-tuan. Rumah tumpangan ini kebal. Sebab ini kita turun lagi ke lapangan, kita nak bagi tahu lagi apa yang kita nak buat sebagai rakyat selain daripada kita bongkarkan isu-isu ini. Apa yang kita boleh buat? Takkan kita nak pergi pulah telinga Exco bawah sini. Takkan kita nak pergi tarik telinga YB main sini. Ahli majlis buat apa? Ini yang perlu sebagai rakyat. Kita nak dia ada satu keputusan yang diambil melibatkan rumah-rumah tumpangan dalam kawasan perumahan. Poin kita perlu kepada semakan semula. Adakah rumah tumpangan ini ada lesen yang diberi lesen oleh Majlis Perbandaran Sungai Petani ataupun tidak ada lesen? Kalau ada lesen,
Bagaimana rumah tumpangan 13 unit ini tuan-tuan dan puan-puan diberi lesen dalam kawasan perumahan awam. Ini persoalan demi persoalan yang perlu dijawab oleh Majlis Perbandaran Sungai Petani. Tuan-tuan boleh tengok. Saya minta kita ambil gambar keliling ni. 13 unit kita tengok mai. Ini ada 5, 1 2 3 4. 5 Ustaz sini Ustaz, 4. Sini lagi. Ini rumah lagi tumpangan. Sini lagi melibatkan rumah tumpangan. Okey? Ini kita minta, kita tak nak dah perkara-perkara sebegini bergulang, dan insya-Allah kita akan follow up dengan YB kawasan. Kita akan tengok kawasan ni tak ada MPKK kah? MPKK tak ada, mustahil tak ada MPKK. Dalam satu YB, dalam satu kawasan YB dia mesti ada pegawai seranta, pegawai khas YB, dia mesti ada MPKK yang menjaga melibatkan masyarakat kampung. Ini mesti ada, dan dia ada pejabat daerah ini melibatkan tanah, dia ada pejabat daerah, dia ada agensi kerajaan yang boleh digunakan oleh kerajaan negeri untuk ambil tindakan, yang boleh digunakan oleh Majlis Perbandaran Sungai Petani untuk ambil tindakan. Sekian kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Azhar daripada Skuad Badar yang menjemput kita. Kebetulan saya datang ke Sungai Dua dan saya tengok status Ustaz Azhar, dan saya terpanggil untuk berada bersama-sama dengan Skuad Badar pada hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada sahabat-sahabat yang bersama kita. Tolong share live ini, tolong viralkan live ini. Ini melibatkan kepentingan masyarakat awam di Taman Anggrek ini. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Mr. Bowen yang beliau menghadapi hari-hari masalah ini kerana rumah dia bersebelahan dengan homestay ini. Kita ucapkan terima kasih kepada semua. Yang mana yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang lemah, yang mana yang silap itu jadikan sempadan. Ia adalah kelemahan dan daripada kesilapan saya sendiri. Sekian dahulu tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.